Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, untuk makluman, minggu ini adalah minggu yang kelima daripada total 14 minggu. So, nak menghampiri separuh penggalan, okey. Okay. Ini 25 sampai 9. So, minggu depan ada cuti ya. Okay. Cuti tu ada kelas lah. Walaupun awak di rumah, tak ada kelas. Okay. Kita hari ini akan masuk Microsoft Excel pada bahagian yang kedua. Okay. Microsoft Excel pada bahagian kedua. Nota semua saya ada letakkan dekat CDOS. Awak boleh download kemudian selepas ni lah. So, sekarang tumpukan pada screen. Kalau tak faham, boleh tengok semula rakaman kelas ni dekat YouTube. Okay. Link ada dalam CDOS nanti. Okay. Okay. Pada screen, kini kita akan masuk Microsoft Excel. Saya akan buka benda ni bersama dengan Excel lah. Kita tengok switching tu, tengok macam mana. Okay. Saya tak nak ulas lah sampai tak hantar. Okay, hari ni kita buat Microsoft Excel. Okay, kita terus masuk pada worksheet Excel. Okay, yang ni pun saya dah terangkan intro pada minggu lepas. Okay, tentang apa itu worksheet, tab, column. Cuma just nak ingatkan sekali lah. Okay, worksheet ni is a single page. Maknanya ruang kerja kita tu. Kalau macam Microsoft Office, Microsoft Word, okay, dia punya ruang kerja panggil workspace adalah berdasarkan kepada paper size yang kita letakkan lah. Kalau awak setkan kepada B5, okay, kat page layout tu kan, kita setkan paper pada B5 ke A4 ke F4 ke, ataupun size katakan sampul surat dan sebagainya, so dia akan ikut yang tu lah. So awak punya tulisan pun akan berada dalam tu. Tapi dah Excel ni dia agak luas dan besar lah. Awak dah setting ikut awak. Cuma masa nak print out nanti baru awak settingkan dia mengikut paper yang awak nak guna lah. Katakan data-data dalam table tu, awak nak setting dia dalam awak nak print dalam bentuk A4. Okay, nanti dia akan print A4 lah. Jadi ruang kerja tu agak besar. Okay, a worksheet is a single page containing a collection of cell. So yang kecil-kecil ni, B1, B2, C16 ke apa dia ni, ini dipanggil cell. Okay, cell. Kita panggil cell lah. Pasal lagi pun panggil cell lah. Apa dia? Where the user can store. Apa buat kegunaannya di mana pengguna boleh simpan, okay, update, dikemas kini, and manipulate the data. Manipulate tu macam awak nak cari sum ke, macam jumlah, total, average dan sebagainya. Manipulatekan dia. Worksheet is also called spreadsheet. Juga dikenali sebagai spreadsheet lah. Boleh juga punya spreadsheet. Ia terdiri daripada rows, columns and cell. Row yang mana? Yang 1, 2, 3 sampai bawah ni. Column yang mana? Column ialah A, B, C ni. Ini adalah column. And cell ni adalah yang intersection antara column dan row tadi, panggil cell lah. Okay. Yang bukan ini, kotak kecil ni. Kotak ni kalau kita tak highlightkan dia masa print, dia takkan nampak lah. Okay. Okay, apa fakta menarik dia? Ialah row ni kita ada 1,048,576. Ini based on kepada Microsoft Excel 2016. So the earlier version ni kemungkinan kurang lah. Okay, saya ambil nota ni daripada internet. So dia cakap kalau untuk 2016 ini adalah fakta dia. Kalau row ni ada 1, 2, 3 ni sampai angka 1048576. Boleh cari lagi. Okay. Kemudian number of worksheet ada 16,000 kolom macam ni. 16,000 atas ni, ABC ni. Okay. Dan total cell. Total kotak-kotak ni adalah 17 bilion. 17 bilion 100. Untuk satu worksheet ni, satu sahaja, okay, ada berapa?
ada 17 juta. Okey, banyak lah. Okey. Okay, worksheet is made of row and column that intersect. Okay, maknanya persilangan pertemuan antara row and column tu dia membentuk sel lah. Each other to form membentuk sel where data is entered. Di mana data dimasukkan is capable of performing multitask like calculation. Okay, dia boleh buat pengiraan, data analysis and integrating data. In Excel worksheet, row are represent by number. Row ni represent sebagai nombor lah, 1, 2, 3 tadi tu saya beritahu ni. Manakala column ni diwakili dengan alfabet atau huruf A, B, C sampai A, B sampai X, F, D tak silap saya yang terakhir. Okay, awak boleh check dengan Google what is the last cell in the Excel. Okay, show ni. Boleh cari lah. Kita dapatkan lah. Okay, cara nak select worksheet. Whenever you open an Excel workbook by default, Excel will take you to sheet 1. Okay, kita buka kan. As you can see the below image, the name of worksheet sheet 1. Dia akan nama automatic. Bila kita buka aja dia akan keluar satu sheet ni, kita sheet 1 is display on each sheet tab at the bottom. Okay, bahagian window pane ni. So you can rename. Kita boleh namakan dia. Okay, lagi saya tunjukkan macam mana namakan. We can cover the step down in this tutorial. Okay. Okay, saya nak buka satu Excel. Saya share dulu screen ni. Okay, yang perhatikan ialah saya dah buka Excel kat sini. Okay, katakan awak tengok pada bahagian bawah, di bawah sini bahagian sheet 1. Okay, sheet 1. Tadi kita buka aja dah keluar sheet 1 dan dia cakap kita boleh rename dia. Kita pergi tengok nota dulu, wujud nota. Okay, nak tambah. Okay, insert. Katakan kita dia bagi mula-mula ialah 1. Okay, kita boleh tambah another worksheet. Excel enable the user to insert multiple worksheet as per their requirement. To insert the new worksheet in Excel, okay, just click the plus sign tanda tambah kat bawah tu. Okay, tambahkan dia. By default, the new worksheet will name sheet and maknanya dia akan ikut nombor sheet 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia akan ikut nombor tu. Unless kalau awak renamekan dia, lepas tu lah. Tapi dia akan tulis sheet 1, sheet 2, sheet 3 sebagai. Okay, dia dapat nombor. Okay, cara dia. Okay. Tekan tanda bahagian bawah ni kat sini. Kita panggil ataupun awak gerakkan cursor awak akan bentuk macam bentuk tambah ni kan. Pergi kepada bahagian bawah, automatik dekat tanda kita tak klik lagi dia tulis tu new sheet. So kita tekan tambah, automatik kita ada sheet kedua. Sekarang ni workspace awak ni berada dalam sheet yang kedua. Okay, sebab apa kalau awak tengok dia warna tulisan dia warna hijau, background dia putih. Kalau awak tekan sheet 1, okay, ini sekarang sheet 1. Jangan keliru lah. Awak sekarang berada page 1 ke sheet 1 ke sheet 2. So tengok pada bawah. Okay. Yang aktif ialah tulisan dia warna hijau, background dia putih. Yang tak aktif dia sama macam warna tab iaitu warna kelabu, tulisan dia hitam. Itu adalah sheet yang tak aktif. Tapi bila kita alihkan cursor pada yang tak aktif, dia akan jadi warna hitam, bold tulisan dia. Okay. Basic kan tak apa. Okay, balik nota. Okay, rename the worksheet. Mana kita boleh namakan worksheet kita lah. To rename your worksheet with the customized and appropriate name following the below step. Right click pada sheet terbabit. Kemudian kita choose rename option. Okay, contoh dekat situ sel lah, tekan lah. So kita pergi. Okay, saya klik pada sheet 1. Okay, klik kanan klik kanan dan pilih rename lah. Okay, rename dan awak type lah. Tekan saya type plus awak BLS 2B. Okay, kemudian enter. Okay, automatic sheet bahagian ruang kerja ni under worksheet ni dinamakan sebagai BLS 2B lah.
Dan satu lagi ni saya rename, pergi ke sheet 2, saya renamekan dia kepada kelas saya macam satu lagi DJL1A. Okay. Dan ada kelas tambah satu lagi DEE1B. Okay, ada 3 kelas. Okay, so ada 3 worksheet lah yang berbeza. Sebab apa awak tak dapat beza? Sebab apa tidak ada data lagi dalam column, dalam cell ni. So nampak sama je. Kalau saya bubuh data nampak beza lah. Okay, next. Move a worksheet. Okay, Excel allows the user to move and locate their worksheet by in any order. Click on your worksheet and drag. Okay, kita boleh pindahkan worksheet ni, katakan ikut susunan kita lah, katakan DLS2B ni saya nak pindahkan di bahagian di tengah-tengah di antara DJL1A dan juga DE1B. So angkat, pindahkan ni lah. Bila awak angkat, awak nampak ada satu marking anak panah kecil. Okay, ditunjukkan kat situ. So saya letakkan di tengah-tengah. So sekarang ni worksheet DLS2B ni sudah berada bahagian di tengah-tengah di antara DL1A dan juga DE1B. Okay, kemudian DE1B ni saya pindah ke depan, saya letak ke depannya lah, tarik je. Drag and drop. Okay, next. Okay, copy. Okay, while working many times, the Excel user require copying and pasting the data of one worksheet to another and making some changes. Excel provide easy step to copy the data of one worksheet to another. Right click the sheet tab that you want to copy. Then the toolbar window will appear. Click the move or copy option. Okay. So dia cakap the move and copy dialog will be displayed and the before sheet section. Select the move to end option and make sure to check the create a copy. Okay, macam ni. Contohnya ketika kelas di LS2B ni saya nak buat satu lagi file tapi ada data yang semua sama, cuma ada amendment sikit dah tambahan. Jadi saya tak nak berlaku perubahan yang ni lah. Nak kekalkan data yang ada kemudian nak tambah. Dan data worksheet yang asal tu saya nak kekalkan, jadi tak nak buang benda tu. So, okay, saya ketikkan di atas 2 pin, saya klik kanan, pilih move or copy. Okay, kemudian kat sini di dalam book 1 ni adalah file yang pertama. File yang sekarang ni, bukan dalam file lain. Ketikkan saya nak letak dia pada move to end. Okay, move to end maknanya letakkan worksheet yang kita nak copy tadi tu letak pada hujung sekali dan jangan lupa create a copy. Klik kat sini. Okay, kalau awak tak letak create copy ni, maknanya dia akan move sahaja macam kita drag and drop tadi tu. Okay, kita create a copy. Okay, so kita akan dapat satu lagi file di LS2B dalam kurungan 2 kat sini, kat bawah. Okay, kalau tak nampak nanti awak boleh tengok dalam video lah, lagi nampak clear sikit lah. Okay, dekat YouTube nanti tengok PC notebook pun nampak lah. So nampak kita pindah ke belakang kat sini. Kalau awak tak create a copy, dia akan seolah move sahaja macam kita drag and drop tadi. Tapi sekarang ni kita move a copy. Exactly apa data yang ada dalam DLS2B ni sama macam DLS2B dalam kurungan 2. Dan kurungan 2 ni lah yang awak kata nak tambah segala information terbaru tanpa kacau DLS2B yang asal. Okay. Okay, next. Row. Okay, ini kunci sekitar row. Row run horizontally across. Okay, maknanya kita masuk bahagian row. Row ni adalah daripada atas nombor yang bahagian tepi nombor lah, numbering ni 1 sampai 1,48,576. Okay, row ni kita identify dia sebagai by a number on the left side of the row. Maknanya bahagian tepi ni, maknanya yang 1 ni daripada A sampai berapa nombor lah, 2 ni sampai 2A sampai berapa, itu adalah row. Okay, from
where the row originates. Okay, ini adalah row. Okay, cara nak insert row ni in Excel. Kita nak tambah. Okay, jadi kita kena tumbuh satu perkataan dululah. Kalau awak tak bubuh, tak nampak. Okay, DLS Joby, kita tekan perkataan selamat. Bawah dia, datang. Okay, saya tulis situ. ESP. Okay. Selamat datang tak ada. Sebab tu kita nak tunjukkan dia tambah row. Okay. So, kita kat mana? The dialog appear, choose insert. Okay, klik. We have seleksi 6. Saya nak tambah satu perkataan kat sini. Selamat datang tapi lupa tambah capacity. So, saya kena tambah. Klik dekat kotak. Okay, saya nampak ya. Okay, sekarang ni perkataan datang tak ada. Saya nak tambah lagi satu row kat sini supaya dia boleh masuk. Boleh je kalau banyak cara sebenarnya. Awak boleh copy, awak delete, letak bawah, paste. Tapi saya tunjukkan kaedah kita nak insert row kat sini. Okay, klik dekat perkataan kita nak tambah kat atas dia tu, tekan insert. Okay, klik kat sini, insert. Okay, kita nak tambah apa? Kita nak tambah entire row. Okay, so tengok nota kat sini. Disuruh pilih entire row. Maknanya tambah satu row daripada atas ke tu, daripada ke kiri sampai ke kanan paling hujung. Okay, entire row. Klik OK. So tambah satu kosong sini. So tulislah datang. Okay, boleh. Sampai nanti benarnya ada dalam latihan nanti cara nak create ni. Kita akan buatlah latihan ni nanti. Okay. Okay. Boleh kat ni? Boleh tak setakat ni? Boleh Pak Tuan. Senang je. Okay. Next, nak delete row. Okay, delete row. Dah add boleh, delete boleh lah. Kemudian while working with Excel, user need to delete a row in the worksheet to organize or manipulate their data. It's a lot easier to delete row in Excel. Select any cell within the row you need to delete. Right click on the cell. Okay. So, tadi kita klik pada datang tadi tu. Right click. Okay, tekan delete. Dan boleh pilihlah shift up ke entire row. Kita buat entire row balik. Ambil asal tadi. Delete. Okay. Dan tu je lah. Okay. Okay. Kita nak masuk satu function yang pertama. Sikit je hari ni. Function pertama. How to do addition in Excel. Kita nak buat tambah. Cara nak menambah. Kita gunakan formula. Ada 5 kaedah yang saya akan terangkan dalam ni. Okay. Okay. One of the typically day-to-day operation perform is extension. Kita ambil contoh paling satu ialah tambah lah. Okay, proses penambahan. Whether you have to find the sum of the price list, expense sheet, and calculate the total sale of any other actions. You can even create your customized sum formula by combining the sum function with other Excel functions. Therefore, in this tutorial, we cover the various way to quickly calculate the sum of number in Excel. So, kat dalam ni saya akan tunjukkan ada 5 kaedah macam mana awak nak buat penambahan. Tak termasuk dengan satu lagi gunakan calculator awak sendiri lah. Itu tak payahlah. Sebab kita nak maksimalkan penggunaan Excel ni dalam mengira total jumlah. Okay. Cek contoh dia. Sum the column in Excel with one click. Satu cara lagi yang paling mudah. This is the fastest option that is quickly used to find the sum of number. Kita nak cari jumlah apa cara paling cepat sekali tanpa gunakan formula untuk mencari jumlah. To apply this method, follow the below step. Okay, kita pertama sekali kita buat satu file lah in the Excel status. Okay, kembali pada Excel. Saya kena buat satu lah. Okay, letak nama dan markah. Okay.
Okay, nama siapa nak letak ni? Saya letaklah nama dia yang ada dalam ni, Kumuta. Sorry saya guna nama apa yang terlintas dalam ni lah. Daniel. Yang saya tak sebut minta jangan kecil hati pula. Sanggari. Apa lagi? Nur Sarah. Saya ambil dengan sebenarnya. Okey, saya salah tulisan nama dia Sarah S huruf C. Okey, satu cara kalau awak tekan sini, awak type balik apa ni, tekan tu, jadi dia akan padam semua. So ada cara kita nak betulkan huruf S sahaja. Kita tekan nama sini, sama ada awak pergi kat formula box ni, okey, tarik betulkan. Okey. Itu satu. Okey. Dan saya betulkan, contoh macam ni, betulkan dah. Ataupun dengan cara kita tekan, awak tekan pergi pada kotak yang katakan nak edit nama tu, awak tekan F2. F2. Okey, automatik macam cursor kita masuk dalam sel. Kalau awak pergi sini, awak tekan, awak pergi pada formula box, cursor awak dalam formula kat atas ni, kotak formula ni. Okey, tapi kalau tekan F2, dia akan pergi, cursor kita akan berada dalam sel. So tekan F2, kita betulkan dah huruf S ni. Okey. Satu lagi ada sini. Family. Lagi sikit. Syifa. Okey, cukuplah tu. Okey, markah. Kita nak campur-campur markah sebab apa nanti kita nak kira. Okey, minta maaf kalau markah ni tak okey. Saya letak 50, 75. Markah rendah. Okey, 85, 90 dengan 66. Okey, contoh macam tu. Okey, kita kembali pada nota tadi, apa benda saya buat. Okey, ini adalah cara yang paling mudah. Okey, yang pertama sekali macam mana? Dia dekat click on the column alphabet for which you want to find out the sum. At the Excel status bar, you can notice the total. Okey, tengok macam ni. Katakan saya nak tambah jumlah markah ni saja. Okey, berapakah jumlah markah student dapat? Awak tekan C kat atas ni. Bila awak tekan C, automatik cursor awak bertukar daripada bentuk cross kepada tanda anak panah down ke bawah. Okey, tekan macam ni, awak pergi kepada bahagian bawah, nampak kat sini, awak punya markah dah ada dah kat sini. Kita tengok kat cursor saya ni dah. Okey, nampak situ 408. Dia dah bagi tahu jumlah. Walaupun saya tak tahu, tak tanya pun lagi jumlah dia berapa kan. So automatik kita klik sahaja dekat situ, dekat bahagian kolom C ni, terus dia bagi jumlah sini 408, kemudian ada count, ada 7. So ada 7 apa? Ada 7 lah. So dia kira markah tu sekali. Perkataan markah tu dia kira sebagai objek untuk dikira. Tapi sebenarnya ada 6 lah kan. Ada 6 orang aja. 50, 75, 42 semua ni. Dan average dia ada 68. Tu ke 68 ni. 408 bahagi 6 ke bagi 7. Okay. Sebab tu dia bagi markah tu sekali. So kita sekarang kita nak ambil yang first ni je. Yang betul ni adalah sum ni adalah 408. Tak percaya tekan calculator lah. 50 campur 75 campur 42 campur 85 90 dan 66. Dapat tak? 408. Okay. Betul tak? Okay, saya cek dulu. Kita betul. Okay. Betul lah. Okay, ini cara yang kedua. Okay. Instead of selecting entire row, you can select a few cells to calculate. Okay, kalau nak betul-betul, kita klik yang ni macam ni lah. Klik sini. Okay, awak select bahagian entire row boleh. Ataupun klik pada bahagian markah saja. Okay, bila klik bahagian markah, kita tengok kat sini. Sum dia ada 408. Count dia ada 6. Ada 6 item. Okay, 6 markah. Dan average dia. So ada dua cara lah. Satu klik row.
Satu lagi klik pada select pada bahagian. Select ni maknanya awak klik sekali, okey. Klik dan tarik ke bawah. Okey. Dengan klik lepas tarik. Okey. Jadi klik sini, kalau yang sini cursor kita pergi ke tepi, dia jadi lain. Ini dia jadi tukar. Okey. So hati-hati masa menggalikan Excel ni ada banyak salah select, dia akan jadi copy. Okey. So select dan tarik ke bawah. So dapatlah markah 48 walaupun kita tak minta nak kira apa. Okey, itu satu Okey. Yang kedua, calculate the sum in Excel with auto sum. So yang macam saya buat tadi lah, cara sekejap tadi tu. The second method down in your list is pakai auto sum. This method allows the user to quickly sum up a column and hold the output in the table. The advantage of using auto sum method is it is automatically add up the number and will present the result in the specified cell. To apply this method, click the below step. Okay, cara pertama mudah macam je lah. Kita letak saja, tekan ni jumlah markah. Tekan jumlah. Okay. Okay, select sampai ke bahagian yang kotak kosong sini. Kemudian pergi pada bahagian home, cari group, editing dan klik auto sum. Dapat markah 408 kat situ. Okey, semula Okey, jumlah, kita letak jumlah markah berapa. Okey, daripada 50 tadi, tarik sampai ke bahagian kosong, select auto sum. Okey, so dia akan bagi auto sum ni berada dalam bahagian tab home, group editing. Okey, bahagian auto sum. Okey. Okey, ada benda yang sama, editing group auto sum. Okey, klik dia. Okey, benda yang sama. Okey, yang ketiga, addition using the sum function. Okay, ada satu lagi, dia panggil sum. The easiest method commonly used to find the total in Excel is the sum function. The sum function is used to select specific cell or even a large range in the cell sheet and calculate their total. This method is beneficial if you have a large Excel column and want to calculate the sum without highlighting the range. Maksudnya kita gunakan formula yang ni. Kita gunakan formula. Sebab apa? Disebabkan kalau in case kalau kita ada large Excel column besar, okay, dan kita tak mau kita macam nak highlight macam tadi, takut itu baru sikit lah ada 6 data. Katakan data kita sampai 114, awak nak highlight satu-satu bawah kan. Kita tarik takut terlepas. Okay, jadi dia akan efek pada kita punya data lah. Okay, untuk terlalu banyak, so kita gunakan formula. Okay, so you need to enter the sum function manually. So okay, using the sum function in Excel, you can find a range of cell and entire column row, contiguous cell or even non-contiguous cell. Excel user often create customized advanced function by combining the sum function with other Excel function. Okay, itu cara dia. Okay, untuk peringatan, the sum function calculate the sum of all values selected in the range, even cell tu kita hidden ke atau filter. Okay, nanti kita akan macam mana kalau filter, kita akan gunakan. Okay, cara macam mana? Click an empty cell below the column, kita klik pada enter ni, kemudian kita type dia punya formula dia, tekan sama dengan dahulu, kemudian sum dan buat buka dan penutup kurungan. Dekat tengah-tengah ni lah yang kita nak select. In a document, select the range the cell by pointing your mouse to one cell and dragging the cursor to the end. If you want, you can directly enter the number of cell references separated by comma. Okay, okay, macam mana kita buat? Ni dia dah siap
Okey, saya buang balik. Saya tekan sama dengan sum kurungan. Saya select saja bahagian atas ke bawah, tutup kurungan, enter. Okay. Semula. Okey, tekan sama dengan, benda ni pun awak dah buat dah masa yang latihan yang pertama saya rasa. Sum kurungan, select pada bahagian ini, select pada bahagian tu, automatik dia akan bagi tahu C3 dapat ni. Okay, enter. Okay, ataupun kita tak nak select, kita pakai tulis boleh. Sama dengan sum. Tengok markah komuta. Okay, markah komuta. Markah dia dekat bahagian kotak mana? Iaitu C3. Type C3. Sehinggalah tekan colon. Okay, sehinggalah tu tekan colon lah. Ketika saya nak jumlah komuta DNA Sanggaring dan Sarah sahaja. Macam tadi tu kan, kita ambil semua. So pada bahagian C6 Nusara. C6. Okay. Bila kita tekan C6, automatik dia akan highlightkan pada bahagian markah 50, 75, 42 dan 85. Okay. Tekan tutup kurungan dan enter. Okay. Sekarang ni markah ni bukan markah semua. Hanya markah ada 4 orang pelajar saja, 50, 75, 42 dan Sarah. Okay. Dan kita nak edit, okay, pergi pada bahagian formulation ni lah. So, bahagian C6 kita kepada C8 pada orang enter. Okay, markah penuh lah. Pergi dari mana? Kedatan. Okay, mudah ya ni. Okay, cara yang keempat. Okay. Find sum of only visible. Maknanya kita nak cari visible saja markah dia. In the above section, we have covered that sum function add all the values including the hidden and filter. Macam tadilah, kalau kita gunakan ni dia akan cari jumlah semua tu termasuklah dengan bahagian yang di hidden, sembunyi dan juga bahagian di filter. Therefore, with this method, we will learn how to calculate the sum only for the visible. Jadi kita cari yang bahagian yang kita nampak saja. Therefore, omitting the filter or hidden cell. To apply this method, follow the video. Okay, ketika kita letak markah macam ni. Kemudian, cakap now we have to filter above data, set and fetch only the values that greater than 40. Katakan kita nak pilih markah yang certain amount saja. Klik dia only data, filter and filter icon. Okay, select pada bahagian markah. Jadi cuba select dulu kan. Okay, cuba select dulu. Kita akan buang dulu. Kita select pada bahagian markah dan data, filter. Okay. Okay, saya tunjukkan. Okay, pergi pada bahagian markah, klikkan cursor kita pada bahagian markah, pergi pada tab data, pergi pada bahagian filter, okay, automatik pada bahagian nama dan markah ni ada anak panah kotak kecil lah, anak panah menu ke bawah, tekan dia ke bawah, okay. Kemudian pergi pada bahagian number filter, pilih, tekan saya sekarang ni markah apa semua, markah 50, 75, 42. Okey, saya nak markah 65. Satu. Ketika markah 70 ke atas markah lulus. Jadi ujian ni terlalu berat lah. Okey, tekan lulus, tekan filter, tekan greater than. Okay, saya nak 70 sahaja markah yang di akhir dan klik OK. Okay, so 3 orang ni saja yang markah lebih daripada 70. Okay, kita ulang sekali lagi. Okay, klik pada bahagian markah. Klik pada ambil tab data. Kemudian pergi pada filter. Automatik ada bahagian macam drop down menu kat sini. Kita boleh pilih. Okay, klik pada sini.
Kalau nampak kat bawah ni dia select all, maknanya dia paparkan semua markah. Okey, sekarang ni markah sikit dah sebab apa ada 6. Ketika dalam satu kelas dapat 40, insya-Allah kata nak pilih, saya nak pilih markah yang dapat 50 ke atas. So kita boleh klik kat situ, jadi kita paparkan markah yang lulus. Yang markah tak lulus dia akan tak tutup lah. Okey. Katakan saya nak number filter, saya nak pilih katakan greater than, markah yang saya nak tengok ialah markah ada tak dapat 70 ke atas. Is greater than 70. Okey. Okey. So ada 3 orang saja yang markah lebih pada 70, iaitu Daniel, Sarah dan Adeline 75. Okey. So disuruh buat apa lepas tu. Okay, kita dah sampai sini. As the shown below, the filter arrow will appear the header. Click mark filter. Okay, ni dah. Okay, ini dah. It show, okay, katakan 40. Okay, kita tak 70 tadi kan. It will show the following filter number. So dia akan keluarkan filter saja. Yang mana yang tadi tu. Markah yang lebih pada 70. To quickly find the sum of the filter column, select the range and click auto sum. Okay. Tadi markah semua 408 kan, campur dengan 6 markah. So kalau sini, kalau saya auto sum yang ni, okay, dapat berapa? 250 sahaja. Okay. So dia akan auto sum pada bahagian pada yang telah difilter. Yang orang yang tidak markah yang tidak berpasti 70 tidak dikira. Okay. Kalau macam yang first tadi tu kan, dia akan tunjukkan sum kat sini, dia total semua. Okay, dapat sum kat sini ada 500. Betul tak 500? Sebab apa kat atas ni total 250, campur 250 kat sini. So dapat 500. Okay, dapat kat bawah sini. Kat bahagian status bar kat sini. Okay. Boleh semua 25. Okay. Kembali ke nota. So dapatlah filter sum dia 200. Okay. Okay. Cara yang terakhir, cara yang kelima. Kita convert data into Excel table and get the sum from your column. Okay, sekarang ni kita boleh tukarkan, kita boleh dapatkan menggunakan table. Okay, creating table and calculating the sum of the column is also one of the common method, okay, to find the sum. Therefore, if you have a large data set besar, and want to find the sum, convert your data to Excel table. It will be helpful to quickly total the sum of these columns and row of your table. To apply this method, okay, follow dia. Cara dia macam mana? Put your cursor on the any cell and press the shortcut key Ctrl T. Ctrl T to convert to table lah. Kalau Ctrl T untuk print, Ctrl S untuk save. Okay, to create a table out of your Excel data, you will have a given create table window and it will automatically select the data for you. Okay. Okay, itu macam mana ni? Create your table, okay. Kita tengok kita punya ni. Okay, saya buang balik filter tadi lah. Nak bagi tunjuk semua. Okay. Klik mana-mana cell, tekan Ctrl T. Okay. Kemudian select pada bahagian nama tadi semua tu. Okay, kemudian klik OK. Automatik dia akan tukar kita punya data tadi dalam bentuk table, Excel table lah macam ni. Okay, automatik tukar macam ni. Okay. Okay, kita balik over there. Okay, Excel will create a table for you. Next, in the ribbon table, you will see design tab. Okay, navigate to this tab and okay, dan cari total row. Okay, tengok sini. Saya patah balik tadi. Okay, select. Tekan Ctrl T dahulu kat mana-mana cell dan select pada bahagian yang data nama dengan markah lah. Okay, dan kita select, klik OK. Okay, kemudian automatik kita akan ada satu lagi tab kat sini dipanggil design. Okay, design atau under the table tool. Kemudian dicakap
pergi pada bahagian bahagian tab atas tu, kemudian dia kat tick pada total row. Okay, total row. Excel will immediately add a new row. Maknanya automatic dia akan sediakan satu bahagian di bawah. Tadi jumlah tak saya punya ni, tak ada Automatic dia akan create satu row dipanggil jumlah total kat sini. At the end of the table, so it already calculate the sum. Okay, betul tak? Okay, saya tekan total row, automatic dia ada kat sini. Kenapa 7? Sekejap kita tengok. Okay. Kemudian kita boleh pilih, okay, select icon number ni untuk pilih nombor, okay. Kalau kat bawah ni, okay, katakan 7 ni bukan 7, takkan 50 campur 757. Klik pada kotak sel nombor 7 ni, automatic dekat bawah ni dia ada macam satu drop down. Tekan, okay, ini count bermaksud dia pilih berapakah, apa orang cakap dia punya ni, berapakah item kat dalam tu. So kita pilih sum kat sini. So maka dia 408 lah seperti tadi. Okay. Dan katakan ini maka kalau kita tengok average purata, maka purata pelajar dapat berapa? Kan dapat 68. So 50 campur 75 ni bahagi dengan ni dapatlah 68. Okay. Okay. 408. Itu gunakan kaedah yang kelima iaitu table tadi. Okay. Boleh ya ini. Okay. Seterusnya convert bawah yang kita dipilih dan macam. Okay, saya nak masuk satu function sikit lagi. Okay, Excel if function. Okay, if function. Okay, ini. Okay, if function ni maknanya macam if function or if statement in Excel is composed of 3 parts separated by commas. So condition, okay, dia akan kita macam letaklah kita nak tentukan markah budak tu lulus ke gagal. Okay, lulus ke gagal kita gunakan kata function if kat sini. Okay, macam tadi sama kan. Okay, so hari ni awak akan belajar. Saya akan minggu ni kita akan masuk if sahaja. Next week insyaAllah kita akan masuk pada and dan sebagainya lah. Ada count if. Okay, saya nak masuk yang ni saja. Saya cuba buat latihan. What to display if the condition is fulfilled, what to display if the condition is not filled. Maknanya kita akan bagi satu syarat dekat dia. Sekiranya markah student ini lebih daripada ni, dia lulus. Kalau tidak, dia gagal. So dia ada bagi satu statement kat dia. Jadi komputer akan calculate sendiri. Dia akan tengok sendiri kedudukan dia lah. Condition di status dia akan gagal ke lulus. Okay. Okay, tengok kat sini. Katakan ada bagi contoh kat sini. Macam driving speed kilometer per hour. 40, 60, 70, 90, 100 dengan 80. Sekiranya kotak pada B4, B4 refer kepada speed kat sini. Itu B4 ni lah, lebih daripada 70. Lebih daripada 70, dia dikategorikan sebagai unsafe. Maknanya kelajuan tu tinggi kan, lebih daripada unsafe. Jika tidak, dia safe. Okey, sekarang ni kalau awak tengok secara kasar, 40 ni lebih pada 70 ke kurang? Jika pada kotak B4 lah, 40 ni. Lebih ke kurang? Atau lebih ke kurang? Lebih kurang. Kurang. Bila kurang, dia akan ambil kalau kurang, dia akan baca kat sini. Okay, lebih 70 tak? Kalau lebih 70, dia akan ambil, kalau lebih pada 70, dia akan ambil condition yang pertama, iaitu unsafe. Jika tidak, dia akan baca yang kedua, safe. Maknanya 40 ni adalah kurang daripada 70, so dia akan ambil condition kedua, iaitu keadaan safe. Okay. Okay, yang ni ada sel. Okay, saya nak tunjuk terus lah kepada fungsi awak ni, gunakan markah sama ni. Okay, saya nak letak ni, okay, status. Okay, lulus ke gagal. Okay, kita tambah di sini. Sama dengan if
if apa? Markah sebelah, markah komuter adalah 50. Dia berada dalam kolom C4. Okay. Lebih tinggi, katakan markah lulus saya ni tinggi, 70 baru lulus. Okay. Macam mana tulis? Tengok sekali lagi. Okay, koma. Buka kurungan. Kalau markah dia lebih 70. Okay. Tetapi jika tidak, gagal. Tutup kurungan. Okay, enter. Gagal. Okay, so gagal. Bukan saya tulis kalau yang dalam macam mana? Saya tarik saja ke bawah. Okay, tarik saja. So nampaklah Daniel lulus, Sanggari gagal, Nusara lulus, Emily lulus, Syifa gagal. Okay, markah tadi saya letak 70 kan tinggi. Okay, mudah kita tunjukkan. Boleh kita ulang. Okay, tambah lagi katakan kolom status kat sini. Besar ni. Komuter saya letak sebelah. Sama dengan if. Okay, buka kurungan. Markah komuter berada pada C4. Okay, kolom C4 ni lah. C4. Kondisi markah macam mana? Saya nak katakan lebih besar daripada 70 tadi. Okay, koma. Tanda pembuka kata dua ni. Okay, yang pertama adalah value, nampak kalau kat sini, value is true. Maknanya jika nombor value ni lebih daripada 70, itulah dia punya condition dia. Nampak kat sini value is true, value is false. Yang pertama kita tengok, jika dia menepati kehendak syarat kita, mana lebih pada 70, dia adalah lulus. Okay, tutup lagi kekurungan ni, koma lagi, dan sekiranya dia gagal mencapai 70, 69 ke 66 ke tadi, dia gagal. Tutup kurungan dan tutup buku kata lah. Okay, dan tekan enter. Okay, dan untuk yang lain tak payahlah awak nak type satu-satu. Okay, just klik pada yang pertama. Okay, automatik kotak kita warna hijau dan tarik, nampak function ke sini. Kita punya cursor kita ni bertukar menjadi cross yang kecil. Ini cross yang besar, ini cross yang kecil. Just tarik saja sampai ke bawah. So, terus dapat detect markah gagal dan lulus. Dan kita boleh pilih, saya nak paparkan, gunakan anak panah kolom ketiga ni, kita nak paparkan bahawa yang lulus sahaja. Kita boleh pilih kat sini lah. Okay, select ni buang. Saya nak yang lulus sahaja. Okay, so keluar 3 nama tadi. Daniel, Sarah dengan Emily. Kita nak tengok siapa yang gagal. Okay, pilih gagal saja. Buang status. Buang ni. Okay. Okay, yang ni nama kita tulis status. Macam tu. So yang gagal Kubota, Sanggari dengan Syifa. Kalau awak tengok kat tepi nombor ni pun ada 3, 4, terus skip 6, 9. So ada yang dihiddenkan kat sini. Okay. Yeah. So tapi markah ni dikira mana yang tepi kat sini sahaja. Okay. Lulus sahaja, gagal kan ambil. Markah 2,5. Okay. Boleh semua? Okay. Okay. Itu saja untuk hari ini. Itu saja untuk hari ini. Minggu depan insyaAllah minggu depan tak ada. Okay. Nanti kita akan masuk apa ni function N. Okay, kita akan buat latihan. Okay, latihan exercise 2.2 perform data entering and editing. Okay, ini exercise 2.2. Awak boleh buka dalam CDOS. Saya dah awak boleh download kat situ. Okay, kat sini dia bagi file macam ni saja. Okay, open file plain toys ni, buka dalam ni Word, ni Excel. Ada 2 file kat situ, kena tengok. Copy data Excel 1 and paste into Excel 2 using paste special.
Okay, copy. Ada sheet 1 ini, dalam sheet 1 dia akan copy dan create satu sheet tu, create, copy benda ni dan paste kat situ. Okay, sama ada boleh gunakan paste, gunakan paste special. Renamekan dia, yang sheet 1 apa dia? Color tab ni yellow. Yang kedua, edited, color dia red. Okay. Kemudian insert some extra row at the top and type the title. Okay. Kena tambah extra row. Macam kita insert row tadi, saya dah tunjukkan dah. Okay. Kalau macam ni dapat kan? 1, 2, 3. So kena tambah extra row kat atas di above dia. Ada tambah berapa? Okay. Okay, kalau awak tengok betul-betul kat sekarang ni, table ni, dia in order dia terbalik. Okay. Row and column, column to row. Awak kena tukar. Kita awak tengok betul Sekarang ni, toy, price, order, price ni semua ni pada bahagian atas. Okay. Row jadi column, column jadi row. Ada saya, kalau tak ada, try cari sendiri. Macam mana how to tukar daripada row to column, column to row. Okay. Ada tunjukkan lepas rasanya. Ada tunjuk tak cara nak tukarkan ni? Ataupun tengok sini lah, use special ni. Tukar row to column. Okay. Kemudian change the row height. Okay. Agak-agak lah. Lebih kurang, lebih hampir sama macam ni. Kalau tak dapat color ni, okay. Carilah. Okay. Format the number. Set the queue order. Okay. Queue order. Yang sekarang ni, tukar yang format nombor ni kepada currency. Currency kena tukar pada, bukan RM lah, pound sterling. Okay, currency ni kepada pound sterling. Line up the queue title and with number on the right. Okay, center everything. Okay, center, semua center. Dan add border, grid line and shading. Okay, kemudian hantar dalam situ. Okay, itu saja. Untuk ini, ada apa-apa nak tanya tak? Tentang latihan ke, tentang apa-apa yang atas tu? Silakan. Okay, membuat benda ni. Hantar, kau boleh hantar hari ni jugalah. Ada masa kan? Ada 2 jam masa untuk buat amali ni. Ada soalan tak? Nak tanya? Tentang if ke, tentang apa ke? Silakan nak tanya. Untuk Ya silakan nak tanya. Boleh tak Apa dia? tunjuk yang nak tambah row sekali lagi tu? Nak tambah dia punya row. Contoh. Oh, tambah row. Contoh macam mana? Katakan saya nak tambah. Okay, saya pang dulu. Okay, kejap Saya nak tambah contoh atas nama Nur Sarah tambah seorang lagi. Okay, nak tambah seorang lagi. Klik bahagian Sarah ni. Okay. Klik insert. Okay, insert ni tu je lah. Tambah. Tambah row tu je. Tambah column sama. Okay. Sama. Ali. Markah dia katakan 84. Okay. Yang status ni tak perlu automatik. Awak just tarik je ke bawah. Lulus. Okay. Saya tarik ke bawah. Gagal tadi bawah jadi lulus. So nak center kan tu biasa klik sini. Klik center. Dah. Okay. Ini sama. Klik sini. Klik kotak dia dua ni. Center row bottom. Kalau nama biar ke tepi. Okay. Okay. Ada lagi soalan? Berkenaan if ke, berkenaan apa ke, silakan. Buat latihan ni. Nota ni ada dalam tu lah, kalau nak rujuk. Nota ni ada dalam Excel. Okay, cara nak tukarkan row to column, column to row ni, try kat sini lah. Awak type je kat sini. How to change column to row. Ada pun. Klik je enter dah ada. Okay, in Excel convert any column to row. First select the column you want to switch and copy selected cell. Okay, try buat sendiri lah benda ni. To assume ada lah tunjuk lah.
Walaupun saya tak ajar benda ni, awak boleh cari sendiri. Okay, tak boleh nak ajar semua banyak. Excel ni cukup banyak. Okay, function, formula dia. Tunggulah tengok yang pusing. Okay. Okay, dah ada dua cara. Satu gunakan Excel ribbon method, satu lagi gunakan mouse method lah. Okay. We have ni sekarang ni tukar daripada name ni jadi ke bawah. Tukar ke atas. Okay, nampak sini ditunjukkan secara ni. Okay, copy dan kita apa lagi. Okay, create any blank cell tu ni, kemudian paste option tu. Okay, kita pilih ni, paste special tadi tu. Okay, tadi kan masa dia cakap arahan tadi, cakap mana tadi? Okay, kalau awak tengok kat sini, dia cakap use space special dalam ni. Okay, dekat file dokumen tu kita panggil use space special, tu kita boleh buka tadi. Minta ni pula. Okay. Kita tengok habis ni. Okay, space special, kemudian transpose. Okay, transpose ni yang pindahkan daripada row ke kolom, kolom kepada row. Okay, tekan transpose tu. Okay, dia akan pindahkan lah. Okay. Dia tunjuk contoh. Transpose. Okay, dia tunjuk contoh dia punya dah. Dah ada nama. Okay. Kemudian dia apa tadi? Copy. Kemudian klik pada tempat lain. Paste. Transpose. Transpose. Saya dapat nama macam ni dah. Okay. Sekali lagi. Pilih nama markah status. Okay. Tekan copy. Pergi tempat lain. Paste. Okay. Pilih yang transpose atau tekan T. So, ditukarkan daripada row pada kolom. Okay. Atas tadi kolom nama markah status jadi row. Dan nama jadi macam ni lah. Okay. Sama macam latihan tadi ni. Latihan tadi ni. Kalau awak tengok kat sini, yang mana row jadi kolom, kolom jadi row. So transposekan dulu, kemudian awak edit dia. Lebih kurang macam ni. Syarat dia macam apa tadi? Yang semua ni dalam bentuk currency, manakala key order kekal dalam metode kesal. So baca benda ni betul-betul, boleh jawab lah. Okay, ada lagi soalan lainnya? Kalau tak ada apa-apa, kita boleh berhenti kat sini. So ada masa lagi 2 jam ni, tolong buat latihan yang sikit ni dan hantar dalam situs seperti biasa. Okay, saya nak download attendance dahulu. Okay, kemudian sekarang 25.10. Okey. Ada apa lagi tak? Tak ada apa-apa, kita bersurat sini. Saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih Tuan.